Saya akan bacakan satu hadis yang menggambarkan puasa Ramadan tu, atau puasa tu sendiri adalah satu perkara yang maha hebat. Sebagaimana yang saya tulis di sini, puasa itu dahsyat. Berpunca atau bertitik tolak daripada sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis ini panjang, cuma saya nak bincang, mudah-mudahan Allah permudahkan sampai di sini sahaja. Yang bermakna hadis ini adalah hadis kursi yang dimulakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan qala Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala dalam hadis ini, semua amalan anak Adam, semua amalan manusia ni lahu, diberikan untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu li, untuk aku, maknanya milik aku, dan aku sendiri yang memberi ganjarannya, memberi pahalanya. Jadi ini hadis ini menunjukkan betapa hebatnya amalan puasa ini. Cuba kita perhatikan. Fa innahu li, semua amalan anak Adam diberikan untuknya. Dalam hadis yang lain nanti akan ada dikatakan setiap amalan anak Adam digandakan dengan 10 sampai ke 700, kecuali puasa. Jadi puasa tidak digandakan dengan angka, dengan nombor, tapi dia digandakan dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Seperti hadis ini lah, wa innahu li, semua amalan anak Adam akan diberikan pahalanya terang-terangan, dengan gandaan-gandaan, dengan angka-angka, sekian kali 10 kali 10. Tengok kepada mutu dan nilai, kualiti amal itu sendiri. Dari mulai 1 dapat 10 sampai 700 dan mungkin lebih. Tapi puasa ni Allah Ta'ala sendiri yang balas. Itulah dikatakan fa innahu li, sesungguhnya dia adalah untuk aku. Itu sesungguhnya, atau sungguh puasa itu untukku. Li, maknanya khalisun li, betul-betul khalis, betul-betul hanya untuk aku. Yang ini juga bermakna la yattali'u alaihi ghairi, puasa itu tak ada seorang pun yang tahu selain aku. Betul kan, kalau kita puasa, mana ada orang tahu kita puasa atau tidak? Seorang puasa, mungkin tadi pagi dia sarapan biskut dulu di rumah, waktu dia kata dia puasa lah, padahal tidak pun. Jadi yang hanya tahu kita tu puasa ke tidak ke hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan penjelasan tu, la yattali'u alaihi ghairi, tak ada yang tahu selain daripada aku. Jadi hadis ini menunjukkan Allah Ta'ala tu memuliakan puasa. Itulah kesimpulan yang dapat diambil daripada situ. Ibnu Abdiddar mengatakan kalimat ini, iaitu fa innahu li, sesungguhnya puasa tu li, untuk aku atau milikku, satu kalimat tu saja sudah cukup, tak ada yang lain-lain lagi. Itu saja pun, kalimat tu sebiji itu pun dah menunjukkan betul-betul puasa tu sangat mulia. Tambah lagi hadis-hadis yang lain nanti. Kemudian lagi, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang balas. Jadi maknanya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang balas, balasannya jazaan kasiran, balasnya besar, banyak. Sebab
hamba itu, maka Allah Ta'ala sendiri yang balas. Hamba itu dia tidaklah puasa kecuali kerana keikhlasan dia. Macam tadilah saya katakan bahawa dia tu puasa hanya antara dia dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tahu. Jadi menunjukkan keikhlasan. Walaupun kadang-kadang kita puasa mungkin disebabkan faktor-faktor lain, tapi itu sampingan, ya, sampingan. Mungkin kita puasa kerana orang ramai puasa, macam tu, ya, ikut-ikutan puasa, ya, kerana malu dengan anak-anak puasa, takkan kita tak puasa, dan yang lain-lain. Tapi pada dasarnya puasa itu kalau diamalkan memang ikhlas, sebab tak tahu, ya, sebab tak ada orang yang tengok. Kalau sembahyang ada orang tengok, boleh timbul riak. Sedekah ada yang tengok, ada yang tahu berapa kita sumbangkan. Tapi kalau puasa tak ada yang tahu. Kerja dia diam, puasa ke tak puasa sama. Itu yang dikatakan puasa itu tak ada yang berbuat amalan itu kecuali kerana dia memang betul-betul ikhlas. Jadi puasa itu dengan hadis ini tadi, tahulah kita puasa itu adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah makna daripada wa ana ajzi bihi. Sufyan bin Uyainah ada berkata, kerana puasa itu adalah sabar. Ya, puasa itu kan kita bersabar, tengok makan, tengok minum, kita pula dalam keadaan haus, tahan selera, sabar, ya. Dalam keadaan sabar tu, iaitu seorang itu akan sabar daripada makan, minum dan mengadakan nikah atau kahwin sama orang rumah dia. Sabar, kekuatan sabar. Maka Ibnu Uyainah tadi kata, dia pun baca ayat yang berbunyi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia kaitkan antara puasa itu adalah kesabaran. Maka dia baca ayatnya, dia katakan hanya orang-orang sabar sahajalah yuwaffa ujurahum, disempurnakan ganjaran mereka bighairi hisab, tanpa kira-kira, tanpa perhitungan, ya. Maknanya pahala sabar itu memang tidak ada hisabnya, tidak ada kalkulator untuk mengira banyaknya, ya. Tak ada kalkulator, maknanya tak terhitung, tak terhingga banyaknya. Itulah hebatnya puasa, ya. Cuma saudara-saudara sekalian, puasa tu untuk aku, fa innahu li, puasa tu untuk aku. Tapi cuba kita ingat-ingat, macam mana puasa tu yang nak kita hadiahkan, yang nak kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Layakkah dia? Patutkah puasa tu dipersembahkan kepada Allah Ta'ala? Kalau puasa tu sekadar tidur dari pagi sampai ke petang, atau puasa tu dengan pegang handphone sahaja, puasa tu tengok televisyen sahaja, dan yang lain-lain perkara-perkara yang tidak ada hubung kaitnya dengan ibadah. Rasanya kita berasa malu sebab puasa ni nak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi isi dia sahra, isi dia adalah padang pasir, kosong, kontak. Jadi itu perlu juga kita pertimbangkan sebenarnya, ya. Kemudian sabar, ya. Puasa itu mengandungi peringkat sabar atau kelas kesabaran yang 3 macam. Ini selalu kita dengar. Sabar tu ada sabar kerana taat pada Allah, ya. Maknanya dalam puasa ni kita sabar kerana taat pada Allah, dengan lapar, dengan haus. Itu sabar menjalankan taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada lagi sabar daripada maksiat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sabar, kita tahan mulut nak mengumpat, tahan mulut nak mencaci,
Sekarang ni mulut diwakili oleh jari jemari kita. Tahan tangan kita daripada menulis di Facebook, menulis di WhatsApp dan sebagainya, daripada perkara-perkara yang sia-sia. Jadi menahan diri daripada maksiat tu pun sabar juga. Kemudian sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang ni kita dalam keadaan terkurung, musibah yang disebabkan corona ni pun adalah satu takdir Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ambil iktibar. Jadi takdir Allah taala ni kita pulangkanlah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bersungut, jangan merasa tak selesa di rumah disebabkan terkurung ni, disebabkan corona ni. Jadi itu juga merupakan kesabaran atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, jangan menyumpah serapah musibah yang sedang berlaku ini. Kadang-kadang ada orang bila terkurung di rumah ni, dia lupa landasan dia, sehingga dia tak kenal Allah. Kata ulama-ulama bahawa ada orang kenal Allah hanya pada bulan Ramadan. Yang problem pula lagi, bulan Ramadan pun tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Masih mencaci, masih menghina orang, masih mengata orang. Bagaimana yang sedang famous di viral di Facebook sekarang. Ustaz tapi memfitnah, mencaci orang, mencaci ustaz yang lain. Na'udzubillah daripada perkara ini. Jadi itulah saudara-saudara, dalam puasa 3 macam sabar ni ada. Kita buatlah, kita sabarlah dalam keadaan ini, sabar dengan puasa, bahawa itu ibadat, sabar daripada tidak mengatakan perkara-perkara yang tak elok, kemudian sabar dengan keadaan kita. Kata An-Nasai, ada hadis Abu Umamah kata pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku. Ini seorang sahabat yang semangat. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perintahkan kepada aku sesuatu yang boleh aku terima direct daripada engkau. Dia nak suatu perintah yang diamalkan, yang perintah itu langsung daripada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW kata, alaika bis-shaum, buat puasa. Alaika bis-shaum, kerjakan puasa. Fa innahu la misla lahu, maka sesungguhnya puasa itu tidak ada banding. Ini menunjukkan apa? Ibadah puasa tu satu ibadah yang tak ada challenge-nya dengan ibadah yang lain. Jadi tuan-tuan, ini juga hadis menunjukkan keagungan puasa. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibn Hibban, oleh Imam Ahmad, Nasai dan Hakim. Kemudian ada ulama, sebahagian ulama dikatakan, saya pun tak tahu sebahagian ulama ini merujuk ke mana, tapi banyak ceramah-ceramah dalam tulisan-tulisan hanya mengatakan sebahagian ulama, tapi dia tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Ya, bolehlah kita jadikan dia sebagai motivasi untuk kita berpuasa, semangat dalam berpuasa ni. Ya. Kata sebahagian ulama, nanti pada hari kiamat, kalau ada seorang hamba itu berbuat zalim terhadap hamba-hamba yang lain, maka akan diambil semua kebaikannya untuk dibagikan kepada orang yang dizalimi tadi. Kan biasa kita dengar ni kan, besok di hari kiamat, kalau kita buat salah sama orang, buat tak elok sama orang, maka kebaikan kita akan diambil dan bagi kepada orang yang kita zalim, orang yang kita khianati, orang yang kita umpat, sehingga habislah kebaikan kita. Kecuali puasa, Allah Ta'ala tak ambil puasa.
sembahyang ke, sedekah ke, pahala sedekah, pahala semua yang tu dia ambil, bagikan kepada orang yang kita zalimi. Tapi puasa tidak. Sebagian ulama kata macam tu, kecuali puasa tidak akan diambil sedikit pun, kerana puasa tu milik Allah Azza wa Jalla, bukan milik manusia tadi tu. Itu juga suatu pernyataan daripada ulama yang menunjukkan bahawa pahala puasa tu sungguh sempurna, diberikan kepada pemiliknya dan tidak akan diambil sedikit pun untuk menebus kezaliman kepada makhluk lain. Maknanya perlu kita jadikan motivasi lah ni, walaupun dia sekadar pendapat ulama, bukan Nabi SAW yang berkata, tapi dia memang bersesuaian dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahawa agung dahsyatnya puasa itu. Tambah lagi dengan hadis yang lain. Yang hadis ini adalah riwayat daripada Imam Muslim yang mengatakan hadis yang lebih kurang macam hadis yang pertama tadi, yaitu semua amalan anak Adam digandakan. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana mukadimah saya tadi lah. Semua amalan anak Adam dilipat gandakan dengan cara satu kebaikan, al-hasanah, digandakan kepada asyaru amsalih, 10 kali ganda. Jadi kalau kita subhanallah, kita ucapkan subhanallah, maka kita akan dapat 10 kali ganda kebaikan. Bahkan dikatakan ucapan subhanallah itu adalah satu batang pokok kurma akan ditanamkan untuk kita. Jadi berganda-ganda, bahkan sampai ke 700. Maka serupa dengan hadis yang tadi, illa saum, semua amalan Adam akan digandakan, satu kebaikan sampai ke 10 sampai ke 700. Maka Allah Ta'ala kata illa saum, macam tadilah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Cuma ada tambahan sikit, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, tidak mengadakan hubungan suami isteri. Wa ta'amahu, dia tinggalkan makan minumnya, min ajli, kerana aku. Bila kita pergi ke dapur kan, haus-haus tu, kita tak minum. Orang tak ada, anak tak ada, isteri pun tak nampak, kita seorang di dapur, tapi kita tak makan, tak minum. Sebab apa? Min ajli, dia tinggalkan disebabkan aku. Jadi hadis itu menerangkan bahawa Allah yang Maha Pemurah tu, Allah yang Karim tu, Allah yang Karim, Allah sendiri yang membalasnya. Wa ana ajzi bihi. Itu bermakna besarnya anugerah dan penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa itu. Mudah-mudahan sekerat hadis tadi itu belum sampai lagi, itu panjang lagi, nanti kita sambung balik. Dengan sekerat hadis itu kita merasakan suatu semangat baru. Buat puasa ni bukan kaleng-kaleng, bukan amalan kaleng-kaleng. Alhamdulillah hari ini kita sudah sempurnakan puasa pertama. Puasa pertama hari ini, alhamdulillah selesai. Tak ada panas sangat dan kita pun tenang duduk di rumah. Dan buka tadi alhamdulillah selesai, tak terasa pun kita berpuasa. Inilah saudara-saudara, inilah ibadah dan inilah taat sebenarnya. Kita lakukan, mungkin ada kesusahan sikit, lepas tu hilang. Tak terasa letih, tak terasa kita malam ni terasa nak mati, terasa nak pingsan, tak ada. Yang tinggal apa? Taat dah habis dah, yang tinggal pahalanya nanti insyaAllah. Tapi ingat, sebalik itu, bila kita kerjakan maksiat, yang maksiat tu hanya sekadar sekejap saja, sedap sesaat,
Tapi bila sedap saat tu dah selesai, maka yang tinggal apa? Tinggal neraka, tinggal azabnya, tinggal kotok malaikat. Na'udzubillah daripada itu. Maka mudah-mudahan dengan sedikit peringatan ini, peringatan untuk diri saya, peringatan untuk saudara-saudara, ada manfaatnya. Hadza wabillahi taufik wa ila liqa'in jadid insyaallah. Wassalamualaikum